Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Zahira binti Muhammad Kamarun, unit BM3 PPISMP ambilan Jun 2023-2028 akan mempersembahkan tentang subjek pengantar pengajian pendidikan dengan kod GPPP 1092. Sekarang, mari kita saksikan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan. Jom! Kenapa? Apple? Tembikai. Jom nyanyi. Kelapa apple tembikai, tembikai. Kelapa apple tembikai, tembikai. Buah kesukaan kami. Kelapa apple tembikai, tembikai. Yeay! Kelapa apple tembikai. Oh buah, oh manis sekali. Oh buah, baik untuk kami. Oh buah, makan hari-hari. Makan hari-hari, sedapnya. Bagi bahan bantu mengajar BBM saya menggunakan teknik didik hibur dengan mengaplikasikan teknologi. Saya juga menggunakan bahan-bahan autentik. Dengan itu, murid lebih mendapat pendekatan dengan bahan dan dapat merasa bentuk buah secara realiti. Murid juga dapat belajar sambil berhibur kerana melodi yang digunakan tidak asing dengan murid. Pengaplikasian teknologi dalam BBM yang pertama ialah saya meletakkan lirik lagu di bawah supaya murid dapat membaca dengan mudah lirik lagu tersebut. Seterusnya, saya memasukkan animasi supaya murid lebih menghayati lagu dan membantu murid mendalami perasaan terhadap lagu supaya mereka faham apa yang ingin disampaikan. Saya juga menggunakan buah-buahan sebagai bahan autentik supaya murid dapat merasakan tekstur buah secara realiti dan bukan sekadar membayangi bentuk buah tersebut. Dengan ini, murid akan lebih menjiwai apa yang diajar dan ilmu tersebut akan kekal lama dalam minda mereka. Saya juga menggunakan aplikasi Music Lab untuk menghasilkan irama. Saya turut mengambil inspirasi daripada irama lagu kepala, bahu, lutut, kaki. Bahan bantu mengajar BBM ini memberi kesan kepada guru juga kesan kepada murid. Kesan kepada guru, guru dapat mengasah bakat dalam penggunaan teknologi. Guru juga dapat menarik minat murid dengan pelbagai bentuk. Selain itu, guru juga dapat menjimatkan kos kerana bahan yang digunakan tidak perlu mengeluarkan duit untuk membeli. Misalnya membeli kertas atau marker pen. Cara penyampaian guru juga akan lebih menarik dan berinformasi. Guru juga dapat melakukan pelbagai inovasi melalui teknologi kerana semuanya hanya di hujung jari. Kesan kepada murid pula, murid dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Murid mudah memahami kerana bentuk pengajaran yang bersahaja. Murid juga tidak berasa tertekan untuk memahami sesuatu topik. Seterusnya, lagu dan teknologi lebih dekat dengan murid pada zaman sekarang. Murid juga mudah untuk mengakses bahan pembelajaran di mana-mana sahaja. Jadi, apa kaitan antara bahan bantu mengajar yang saya tunjukkan sebentar tadi dengan hala tuju dan aspirasi negara? Jom kita saksikan. Hala tuju sistem pendidikan negara adalah untuk memastikan
Pendidikan negara sentiasa berada pada landasan yang betul kerana dunia pada hari ini sentiasa berlakunya transformasi dan sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa. Jadi, pendidikan negara juga perlulah bergerak seiring dengan perubahan dunia agar Malaysia tidak ketinggalan dari segi bidang pendidikan maupun dari segi kemajuan negara. Jadi, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengorak pelbagai langkah bagi membentuk satu perancangan pendidikan yang sistematik supaya dapat meningkatkan kualiti, keberkesanan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. Berikut merupakan hala tuju pendidikan negara. Yang pertama ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau disingkatkan menjadi SKPM. SKPM ini telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. SKPM ini merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan agar dapat membentuk kemenjadian murid. Seterusnya, instrumen ini juga digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK untuk dijadikan sebagai panduan semasa melakukan pemantauan. Jadi, mereka tidak akan lari daripada landasan pendidikan yang sepatutnya. Manakala, bagi pihak sekolah pula, SKPM merupakan satu instrumen untuk dilakukan semasa penarafan kendiri sekolah. Sekolah menjadikan SKPM sebagai satu tempat rujukan untuk mereka meletakkan atau menyusun sistem pendidikan di sekolah supaya sistem pendidikan akan menjadi teratur dan berkesan. Pendek kata, SKPM merupakan satu panduan oleh pihak sekolah dalam menguruskan sistem pendidikan di sekolah supaya dapat menghasilkan satu standard yang memuaskan. Melalui SKPM juga, sekolah dapat membuat penilaian bagi mengenal pasti kelebihan dan kekuatan yang ada untuk melakukan penambahbaikan agar sistem pendidikan akan terus tersusun dan berkualiti. Oleh itu, pihak sekolah dapat melakukan penilaian secara holistik. Berikut merupakan 5 standard SKPM. Yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan di sekolah amatlah penting supaya dapat melahirkan seorang pemimpin yang mampu untuk menggerakkan warga sekolah untuk memajukan sekolah atau menjayakan perancangan-perancangan sekolah supaya dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua ialah pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi sangatlah penting supaya segala gerak kerja dapat dihasilkan dengan baik dan sekolah tersebut dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Seterusnya ialah pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Pengurusan ini sangatlah penting bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh supaya dapat mengembangkan potensi murid dan pencapaian mereka pada tahap yang maksimum. Yang terakhir sekali ialah kemenjadian murid. Melalui pendidikan, kita dapat membentuk kepribadian murid supaya mereka dapat menjadi seorang murid yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu untuk menjaga kesejahteraan diri. Seterusnya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua. SKPM telah ditambah baik dengan mewujudkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau dikenali sebagai SKPMG2. SKPMG2 juga merupakan satu instrumen yang dijadikan panduan untuk meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan di sekolah. SKPMG2 ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Pelaksanaan SKPMG2 ini melibatkan keseluruhan warga sekolah. Maknanya, guru, murid semua akan terlibat dalam satu perancangan pendidikan, bukan hanya bergantung kepada murid atau bergantung kepada guru sahaja. Malah semua warga sekolah akan terlibat secara langsung dalam menjayakan SKPMG2 ini. SKPMG2 juga masih mengekalkan 5 standard SKPM.
Tetapi versi ini mempunyai penambahbaikan bagi setiap aspek tersebut. Maknanya versi ini tidak mengubah 5 standard SKPM yang telah wujud, malah ia menambah baik lagi bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi, apakah kaitan SKPM dan SKPMG2 dengan bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan? Dalam SKPM, standard 4 iaitu pengajaran dan pembelajaran menyatakan bahawa guru hendaklah merancang PDP dengan berkesan dan berkualiti tinggi. Manakala dalam SKPMG2 pula ditambah baik dengan menjadikan guru sebagai pemudah cara dalam PDPC. Dalam SKPMG2 ini juga PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran telah diubah kepada PDPC iaitu pengajaran dan pemudahcaraan. Hal ini bagi memudahkan murid untuk menerima input daripada guru dengan lebih berkesan dan mereka mudah faham apa yang guru mengajar, dan guru juga akan mendapat respon daripada murid secara langsung. Melalui ini, guru dapat menghasilkan pembelajaran secara dua hala. Hal ini dikatakan demikian kerana guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Bagi menghasilkan PDPC yang berkesan, guru merupakan peranan utama. Jadi, berikut merupakan antara peranan guru. Yang pertama ialah guru sebagai perancang. Guru hendaklah membuat persiapan yang lebih awal sebelum mereka memulakan PDPC. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Guru hendaklah mengawal kelas dengan baik supaya dapat memastikan PDPC yang dirancang akan dijalankan dengan baik. Yang ketiga ialah guru sebagai pembimbing. Guru hendaklah membimbing murid agar mereka dapat memahami dan menguasai topik-topik yang diajar. Yang keempat ialah guru sebagai pendorong. Guru memainkan peranan yang penting dalam menyuntik motivasi kepada murid supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar. Yang kelima ialah guru sebagai penilai. Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu topik. Misalnya, guru mengadakan peperiksaan bagi melihat potensi murid dan juga tahap penguasaan murid terhadap sesuatu topik yang telah diajar. Seterusnya ialah murid sebagai pembelajar yang aktif. Jadi, apabila guru memainkan peranan-peranan yang telah saya sebutkan tadi, maka murid juga akan lebih aktif dalam kelas kerana mereka mempunyai suasana kelas yang sangat seronok dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Hala tuju yang ketiga ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau disingkatkan menjadi PPPM. Jadi, apa itu PPPM? PPPM merupakan sebuah rancangan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM untuk meningkatkan kualiti keupayaan murid untuk menghadapi cabaran masa hadapan dan perubahan peradaban global. PPPM juga menyediakan pendidikan terbaik untuk melahirkan modal insan yang bertaraf dunia. PPPM ini dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan serta pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkan dengan pencapaian antarabangsa. Ia juga merupakan satu bentuk persediaan dalam mencapai pendidikan yang bertaraf dunia. Pelan ini juga bagi meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa. Selain itu, PPPM juga dapat meningkatkan pandangan ibu bapa terhadap dasar pendidikan negara. Jadi, ibu bapa akan melihat lebih tinggi dan mempercayai sistem pendidikan negara untuk memajukan anak-anak mereka. Seterusnya, PPPM juga bagi mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Bagi menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat beberapa pelaksanaan yang telah dijalankan oleh KPM. Antaranya termasuklah 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Berikut merupakan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity, yang keempat ialah perpaduan dan yang kelima ialah kecekapan. Bagi kategori akses, selaras dengan prinsip perdemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua, jadi setiap murid berhak mendapat hak yang sama rata dalam pendidikan.
Setiap murid berhak mendapat hak yang sama rata dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik. Untuk itu, murid diberikan hak untuk memilih sekolah tanpa mengira latar belakang status, ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Seterusnya, semua pihak perlulah memastikan murid mempunyai tempat di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Maknanya, murid hendaklah diberikan peluang untuk menonjolkan bakat yang mereka ada semasa di sekolah dengan sokongan daripada para guru, ibu bapa, kawan-kawan maupun masyarakat sekeliling. Yang kedua ialah kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang. Jadi, aspirasi negara adalah untuk meletakkan sistem pendidikan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA ini hanya menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Tetapi melalui penilaian-penilaian ini, pelbagai pentaksiran tambahan akan diadakan. Jadi kesannya, kualiti pendidikan negara akan bertambah kerana pelbagai bidang pendidikan yang baru akan muncul untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat dan akhirnya pendidikan negara diterima di peringkat antarabangsa. Yang ketiga ialah equity. Sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Selain itu, pendidikan di Malaysia juga berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar dengan menyediakan pelbagai mobiliti untuk kemudahan pendidikan di sekolah. Selain itu, pendidikan negara juga ingin meningkatkan tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50%. Seterusnya ialah dari segi perpaduan. KPM berhasrat untuk menjana satu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan antara rakyat. Seperti yang kita tahu, melalui pendidikan juga perpaduan dapat dibentuk. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa murid berada di sekolah, iaitu sepanjang kira-kira 11 tahun dari umur 7 tahun hingga 17 tahun, mereka telah berkongsi pelbagai latar belakang, budaya dan pengalaman semasa mereka berinteraksi. Jadi melalui ini, mereka dapat bertukar pendapat dan saling memahami antara satu sama lain dan menghormati antara satu sama lain. Melalui pendidikan juga, mereka akan diterapkan nilai-nilai perpaduan. Jadi, satu perpaduan yang erat dapat dibentuk kerana dalam diri murid telah tertanam nilai-nilai kebersamaan. Akhir sekali ialah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan negara. Jadi, perbelanjaan yang diperuntukkan akan digunakan dengan baik bagi memaksimumkan keberhasilan murid agar setiap sen yang dibelanjakan mempunyai nilai pulangan yang bernilai dan tidaklah menjadi sia-sia. Dengan itu, pihak sekolah haruslah mengorganisasikan sistem pendidikan dengan mantap agar dapat meningkatkan kualiti murid sekaligus meningkatkan prestasi sekolah selari dengan peruntukan yang diberi agar sistem pendidikan negara menjadi lebih cekap dan kukuh. Jadi, bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan itu sedikit sebanyak juga mampu untuk menyumbang dalam mencapai 5 aspirasi negara dan 3 hala tuju pendidikan. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang saya hasilkan juga dapat memberikan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, melalui penghasilan BBM, kita dapat menghasilkan guru yang berkualiti. Guru akan lebih bersedia sebelum memulakan kelas dan membuat kajian dengan lebih mendalam tentang subjek yang akan diajar. Dengan itu, guru akan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang subjek termasuklah perkembangan terkini dalam bidang tersebut. Selain itu, dapat menghasilkan guru yang fleksibel dan kreatif kerana mampu untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan murid dan menggunakan kreativiti dalam menghasilkan
bahan bantu mengajar. Kesannya, guru yang berkualiti dapat mendorong murid untuk minat belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Seterusnya ialah melahirkan guru yang seimbang. Melalui penghasilan bahan bantu mengajar, kita dapat membentuk guru yang seimbang dari segi mental dan fizikal. Ini kerana bahan bantu mengajar yang dihasilkan adalah berasaskan hala tuju dan aspirasi pendidikan. Jadi, guru dapat menjadikan garis panduan hala tuju dan aspirasi pendidikan tu untuk membuat perancangan awal dalam sesi pembelajaran. Oleh hal yang demikian, guru dapat membahagikan masa dengan baik, sama ada untuk diri sendiri, keluarga dan juga kerja. Kesannya, emosi guru akan terjaga di mana hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid kerana mempunyai guru yang ceria dan positif. Yang terakhir sekali ialah melahirkan guru yang berwawasan tinggi. Guru yang berwawasan tinggi ialah guru yang berorientasikan masa depan. Mereka memahami bahawa pentingnya menyiapkan murid untuk masa depan bukan sahaja dalam bidang akademik, malah cara hidup dan juga pemikiran yang kritis. Selain itu, guru yang berwawasan tinggi juga akan selalu melakukan inovasi dalam pengajaran mereka untuk menarik minat dan memudahkan para pelajar untuk menimba ilmu. Guru ini juga akan mempunyai disiplin yang tinggi dan berkarisma. Hal ini akan dijadikan sebagai suri teladan oleh murid-murid agar nilai-nilai murni yang ditunjukkan akan diterap masuk dalam diri murid.